ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan perhatikanlah setiap di antara kalangan kamu terhadap diri kamu sendiri. Apakah persiapan yang telah kamu lakukan demi untuk kamu menemui Allah Subhanahu wa taala keesokan harinya? Suratul Hasyr ayat 14. Shadaqallahul azim. Berbahagia pengurusi dan seluruh dan kuasa Surau Ar-Rahmah, yang berbahagia Al-Fadhil Tuan Imam, seterusnya yang dihormati, yang dikasihi seluruh kehadiran pada pagi yang berkat ini, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, hadirin hadirat, tetamu-tetamu Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama sekali, marilah kita di kesempatan yang amat berkat, suasana yang penuh dengan kemuliaan dan ketenangan ini, marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana beradanya kita di waktu subuh fajar yang sebegini tenang, hening, bukan kecil maknanya kepada seorang insan, seorang manusia yang hatinya melekat dengan agama yang dianuti, dengan akidah yang diimaninya. Kerana kekuatan di dalam kita melaksanakan ibadat kepada Allah ini ada buktinya dan ada tanda arasnya. Satu Nabi SAW memuji dan berdoa kepada Allah bila mana kalangan umat baginda SAW, mereka yang dapat bangkit seawal pagi dengan tujuan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkatilah hamba-Mu umatku yang bangkit awal pagi. Nabi mendoakan keberkatan
Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Nabi doakan keberkatan kepada mereka yang bangkit awal pagi. Dan pastilah orang yang bangkit awal pagi secara kebiasaannya adalah untuk tunaikan ibadat fajar ataupun subuhnya. Dan boleh jadi di antara mereka itu yang bangun di awal pagi untuk berqiyam, bertahajud, bermunajat, merintih, berdoa kepada Allah, menghabiskan detik-detik masa di atas tikar sajadah sembahyangnya. Walaupun ada di kalangan hamba Allah ini yang mereka bangkit awal pagi, seawal jam 3-4 pagi mungkin untuk membeli belah, yang berniaga jam 4 pagi ke pasar borong kerana menunggu ikan segar-segar untuk dijual pada paginya. Mungkin ada. Mungkin jam 4 pagi dah bangkit kerana nak menjaga selemak untuk masak makanan untuk dijual sebelah paginya. Ada. Tetapi bila Nabi sebut Allahumma barik li ummati fi bukuriha, Nabi cukup seronok, gembira bila mana umat baginda bangkit dengan tujuan ibadat. Khususnya mereka yang bangkit dalam keadaan kalimah pertama yang mereka lafaz ialah Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Dan di saat itulah mereka mula berwuduk, membasuhkan batang tubuh mereka, memakai pakaian solat dan sembahyang, menghamparkan sajadah, lalu meratap, merintih, berdoa, langkahan kakinya ke masjid, ke surau untuk berjemaah, dalam keadaan jiwanya terasa dekat dengan Allah di awal pagi, duduk dalam keadaan bertafakur, berzikir, bertilawah, semacam kita berada sekarang inilah. Maka pastilah kalau itulah golongan Nabi doa keberkatan, maknanya tidak ada seorang pun di kalangan kita ini orang akan kecewa, gagal, kecundang. Tidak akan ada. InsyaAllah kita yakin kita yang berada di pentas pagi yang berkat ini, dengan sebab doa barakah Nabi itu, kita berada dalam rahmahnya, keampunan dan kebahagiaan yang sejati, yang abadi. Tidakkah itu merupakan satu kemanisan dalam kita beribadat? Tidakkah tuan-tuan menikmati suatu nikmat yang tuan-tuan tidak akan dapat capai melainkan tuan-tuan bermula di awal pagi sebegini? Tidakkah tuan-tuan akan merasakan suatu nikmat kehidupan yang penuh dengan kemuliaan kerana tuan-tuan termasuk dalam kelompok yang Nabi doakan keberkatan? Dan doa Rasulullah SAW doa yang tidak ditolak oleh Allah. Walaupun Nabi sudah tidak bersama dengan kita, tetapi ingat, lafaz doa Nabi itu walaupun sudah ribuan tahun lamanya, lafaznya adalah lafaz yang berkat, lafaz yang melekat dan berkat. Walaupun Nabi tak berdoa seawal kita berada pagi ini di depan kita, tetapi rakaman doa itu telah Nabi ucap 1000 tahun yang lepas untuk umat baginda sampai kiamat. Itulah keyakinan kita. Jadi berapa ramai di kalangan hamba Allah yang tak mengambil kesempatan itu, wallahu a'lam. Tetapi berapa ramai kalangan kita yang mengambil kesempatan itu, alhamdulillah. Satulah tinggal lagi tuan-tuan, bagaimana kita nak hidup dalam suasana istiqamah semacam ini. Bagaimana kita nak hidupkan suasana istiqamah dalam suasana semacam ini? Bila datang awal paginya, kita bangun, kita bangkit dalam keadaan kita beribadat, kita merintih, kita berdoa, hinggalah selesai ibadat kita ini,
untuk kita mulakan apa urusan dunia yang kita nak lakukan. Urusan pejabat, urusan rumah tangga, urusan anak bersekolah, urusan harta benda, urusan meeting, urusan klien kita, urusan di premis kita masing-masing. Sebelum itu, kalau kita dapat habiskan saat dengan penuh keberkatan dalam keimanan semacam ini, itulah keyakinan kita. Sebab kita bermula dalam keadaan diberkati oleh Allah. Dan kita termasuk dalam kelompok yang Nabi doakan. Hal ini tuan-tuan perlu difikirkan. Walaupun ianya sesuatu yang tidaklah besar untuk difikirkan, tetapi ia sesuatu yang penting untuk difikirkan. Sebab dalam perjalanan hidup kita ini, kita tidak akan dapat melayari sebuah bahtera kehidupan yang selamat, selesa, bahagia, aman, sentosa, melainkan di bawah lembayung redha rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tak mungkin kita dapat melayari sebuah bahtera kehidupan sebegitu sempurna melainkan di bawah lembayung rahmat redha Allah Subhanahu wa taala. Kerana itulah makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan keberkatan, ditambahi pula dengan doa daripada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Bukan saja Nabi berdoa di awal pagi dengan keberkatan kepada umat baginda, tetapi malaikat juga mendoakan kepada hamba Allah ini atas semangat yang sama. Sama ada hamba Allah yang bangkit seawal pagi ini dalam keadaan mendapat pulangan segala-gala berbentuk kebaikan ataupun pulangan segala-gala dalam bentuk kejahatan dan keburukan. Satu lagi perkara yang kita nak kena fikirkan dan renungi bersama. Saya bercakap dalam nada semacam ini di awal pagi sebab saya nak mengambil roh keberkatan itu. Kalau kita nak kira dari sudut pagi yang sebegini untuk kita bangkit, bukan mudah. Bukan mudah. Terutama dalam atas alasan tertentu, kepenatan, bekerja, keletihan, bekerja, lewat tidur dan sebagainya. Boleh jadi tuan-tuan, kita akan merasa nikmat keberkatan awal pagi. Tapi bagi insan yang ada kekuatan hati dan jiwa, letih macam mana sekalipun, lewat tidur macam mana sekalipun, apa situasi sekalipun, bila datang awal pagi, jiwanya terasa untuk beribadat, bangkit dan bangun. Sebab itulah saya sebutkan tadi, nampak perkara yang nampak kecil, tetapi dalam Islam semuanya besar belaka. Kadang-kadang yang tersembunyi itulah menjadi rahsia yang kita tak nampak. Apakah di sebalik rahsia tersebut? Tapi itulah rahsianya. Saya sebutkan tadi, demikianlah juga bukan setakat Nabi, sekadar Nabi mendoakan kepada umat baginda keberkatan. Malaikat yang sifatnya tak tidur macam kita tidur, yang sifatnya tak makan macam kita makan. Sifat mereka ialah beribadat, beribadat, beribadat dan mengawal selia kehidupan kita. Itu amanah Allah tentu ke atas mereka. Sifat malaikat macam tu. Jadi bila sifat malaikat macam tu, maknanya malaikat melihat, memerhati setiap gerak-geri kerja buat kita. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Setiap yang dilafaz, yang dibuat, yang diucap, yang dicakap, yang dicatat, diamalkan, dicatat oleh malaikat raqib dan atid yang tidak pernah sama sekali tertidur walaupun seminit sesaat melihat gelagat hamba-hamba Allah yang macam-macam ini. Itu sifat malaikat. Dan bila sifat malaikat macam tu, para ulama berpandangan, maka ada hak dalam masa tertentu malaikat mendoakan.
kepada hamba yang sebegini baik, maka doakan kebaikan. Ada hak malaikat mendoakan sesuatu yang kurang baik, tidak baik kepada hamba Allah yang tidak baik. Suatu dalam satu hadis Nabi, bersabda Nabi SAW, seawal-awal pagi ini, di samping Nabi mendoakan keberkatan bagi yang bangkit awal pagi dengan sebab ibadat, malaikat juga mendoakan kepada kita. Allahumma a'ati munfiqan khalafan wa a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikan hamba-Mu ini seorang yang telah menghabiskan tenaganya, waktunya, masanya, kebaikan dalam perkara kebaikan, ganti dengan kebaikan demi kebaikan kepadanya. Tambah lagilah kebaikannya. Itu doa malaikat yang pertama. Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Tuhan, kepada hamba-Mu ini yang begini baik, elok, bagus, tambahkanlah kebaikannya. Gandakanlah kebaikannya. Kalau dalam hidayah, hidayahlah. Kalau rezeki, rezekilah. Rahmat, rahmatlah. Kebaikan, kebaikan. Tambahkan lagi. Gandaannya tambahkanlah, kata malaikat kepada kita. Dan doa ini awal pagi. Jangan tanya saya lah pukul 4:30, pukul 3, jangan tanya. Tapi itulah nasnya yang malaikat mendoakan kita awal pagi. Dan kata malaikat yang sama, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Wahai Tuhan, hamba ini jenis manusia yang menghilangkan nikmat yang telah Kau beri. Dia cuai, dia alpa, dia tak tunaikan hak Kamu, diabaikan hak Kamu. Maka kata malaikat, talafan, jadi kalian berada kerugian, tambah kerugian lagi. Setakat dah rugi, tambahkan lagi kerugiannya. Kerugian apa tuan-tuan? Kerugian umur, kerugian masa, kerugian harta. Kalau harta ada pun hilang keberkatan, umur bertambah, berkat umur tak ada, tenang tapi tak senang-senang. Tuan-tuan, ini antara perkara yang kita tidak boleh fikir secara zahir, tapi dalam hadis Nabi tersebut yang sahih itu boleh kita ambil pedoman dan pengertian yang cukup mendalam. Allahu Akbar. Saya seolah-olah pada pagi ini nak bergerak jauh tak mampu ni. Terasa melekat dengan apa yang saya bicara, sebab saya rasa tidak ada kalangan tuan-tuan yang hadir pada pagi ini yang telah menikmati nikmat awal pagi yang berkat ini. Yang datang 5-6 kilometer, yang bergerak mungkin perjalanannya 10-20 minit perjalanan, yang berjalan kaki langkahan demi langkah sampai 10 minit daripada rumah kediamannya, yang seawal jam 4:30 sudah berada atas hamparan sejadah, yang pukul 5 tadi sudah pun wuduk siap menunggu masa untuk mendengar azan 5:35 pagi subuhnya. Bayangkan tuan-tuan, hal-hal inilah sebenarnya yang amat penting untuk menjeneraca kepada sebuah kehidupan. Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menukilkan, bercakap tentang kenikmatan berpagi-pagi dan keistimewaan beribadat di awal pagi yang berkat ini. Sehingga beliau pernah menukilkan satu bicara yang cukup cantik. Dawimu bil khairi wa sabbahakum bil khairi. Bersamalah kamu dengan kebaikan demi kebaikan, dan berpagi-pagilah kamu dengan 1001 kebaikan. Dengan kebaikan berterusan, berpagi-pagi dengan kebaikan. Maknanya, kata Ibnu Qayyim, mulakanlah awal pagi dengan kebaikan. Tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah sekalian, bila saya berbicara semacam ini, tidak bermakna saya orang terbaik, tidak sama sekali. Tidak bermakna bermaksud saya orang habiskan masa beribadat qiyam daripada jam 2, 3 pagi, bukan. Saya bercakap dalam nada untuk saya mengajak diri saya, bimbing hati saya,
Apa yang saya mampu saya cuba nak buat mengikut kacamata agama dan ajak tuan-tuan semua. Sebab dalam hidup ini kalau kita renung, kita fikir, kita semak, kita teliti, kita buat suatu andai, suatu musabah muasabah, kita nampak. Saya sebutkan di awal tadi, perjalanan hidup seharian kita ini bukan kita yang menentukan perjalanannya. Kerana agenda agama, agenda Allah tuan-tuan adalah agenda untuk umat manusia sejagat. Saya tak tahulah sama ada apa yang saya bicarakan ini sesuatu yang boleh difahami dan menjadi sesuatu yang boleh tuan-tuan menerima secara penuh keimanan, keterbukaan, tapi daripada bacaan yang saya baca tersebut daripada Ibn Qayyim dan sebagainya, jelas menunjukkan bahawa agenda hidup kita ini dalam kita melayari bahtera hidup bukan kita yang menentukan perjalanannya, tapi Allah. Kita hanya sekadar menuruti ketentuan jalan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olahnya kalau dalam bahasa penerbangan, saya tak tahulah kalau betulnya, radar dan GPS itu amat perlu kepada sebuah penerbangan yang akan melakukan penerbangan tak kiralah tempoh sejam ke hatta 8 jam sekalipun. Bukan pemandu itu menentukan arah laluan dia akan lalui. Bukan. Sudah ada radar menentukan itu laluan kamu. GPS sudah ditentukan ini laluan kamu. Kamu tak boleh melewati batas radar tersebut. Kalau tidak, bermasalah besar, hilang terus. Tak akan jumpa sampai kiamat boleh jadi. Tetapi bila mana pilot memandu tadi mengikut radar ditentukan oleh menara kawalan, GPS menentu je ke arah perjalanan. Tuan-tuan, perjalanan jam 7 malam akan sampai, kalau 5 jam 12 malam akan selamat mendarat dengan baik. Itu ibarat. Itulah kita sebenarnya. Samalah kita. Bermula hidup kita dalam keadaan kita berada atas radar agama. Dan kata para ulama, kita radar agama kita bermula di awal pagi. Bila kita bangun di awal pagi dalam keadaan berada atas radar agama, maka perjalanan keseharian kita sampai ke malam nanti kita berada dalam keadaan menurut agenda Allah Subhanahu wa taala. Ini falsafahnya. Hal ini dibentangkan oleh Al-Imam Abu Laith As-Samarqandi dalam suatu bicara tentang Masirul Insan, perjalanan manusia, dalam satu kitab tulisannya. Dan saya cuba nak rumuskan beberapa perbincangan ulama dalam beberapa pandangan mereka bawa untuk kita ambil peduli dan cakna. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat, hadirin, hadirat, tetamu-tamu subuh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Justru saya balik kepada cerita yang sebutkan tadi. Kata Al-Ibn Qayyim, bersamalah dengan kebaikan dan berbagi kebaikan, sebab ia menentukan ini ada Allah Subhanahu wa taala. Cuba kita renung sekejap analogi yang saya cuba nak bawa kepada tuan-tuan. Yang saya fikir titik ini kalau kita mampu fikir, renung, tenung, faham, muhasabah, ya subhanallahil azim, kita tidak akan tergelincir, terseleweng, tersesat pada laluan yang sebenarnya. Cuba renung balik. Kita diagendakan Allah untuk bangkit awal pagi. Seawal-awal kalimah kita ialah Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Jam 4:30 pagi ke, jam 5 pagi ke, yang penting belum subuh. Cerita kita bercakap belum masuk fajar. Dia tak masuk cerita bangun pukul 7, ini tak masuk cerita. Yang bangun jam 8:30 tiba di Selemak, itu tak masuk buku cerita Nabi. Sebab itu bukan manusia yang diagendakan Nabi. Nabi nak kita agenda begitu. Maksudnya bercakap tentang orang bangkit seawal pagi belum subuh. Pertama ucapan dia sebut kepada di bibirnya ialah Alhamdulillahilladzi ahyana
ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku kembali di saat aku telah pun menemui alam kematian. Wa ilaihin nusyur, dan kepadanya lah aku akan kembali bertemu dengan Tuhan pencipta alam, Allah Subhanahu wa taala. Saat kita bangun itu, ucapan pertama di bibir alhamdulillah. Persoalan sama kita baca ke tak baca, lafaz tak lafaz, itu bukan penting. Tetapi yang kita cuba nak hayati ialah ni, kita bangkit bangun, dalam hati kita berkata-kata alhamdulillah. Cukup. Kepada tuan-tuan yang bangkit betul-betul, dibangkit dalam keadaan lafaz di bibirnya macam tu, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillah. Tapi kalau ada kalangan kita yang tak termampu nak sebut, atau faktor mungkin tak ingat dan sebagainya, sekurang-kurangnya celik mata saja, alhamdulillah, aku bangkit semula pada pagi ini. 5 jam aku meninggal dunia sekejap. 3 jam setengah aku terputus hubungan dengan urusan dunia dan anak pinak. Ya Allah, aku tidur jam 2 tadi, jam 4:30 bangun, 4 jam setengah aku terputus dalam urusan dunia dan keluarga. Alhamdulillah. Yang pertama terhambur di bibir ialah alhamdulillah, ataupun yang pertama detik dalam hati kita, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Maknanya tuan-tuan, agenda kita siapa menentukan? Allah. Dan agenda kita teruskan dengan subuh, fajar, berjemaah, solat beramai-ramai. Di mana? Di surau, di masjid, berjemaah dengan anak isteri pimpin mereka. Tengok agenda kita. Saya bawa ini satu analogi yang orang dah faham, alhamdulillah. Tapi kadang-kadang kita tak pernah ambil cakna. Betul kita ada masalah kehidupan kita, tapi itu analoginya. Kita bermula dengan begitu. Bukan itu saja tuan-tuan. Subhanallah lazim, Allah mengatur kehidupan, agenda agama. Daripada kita bangun tadi, alhamdulillah, kita bangun untuk berwuduk, belum pun masuk ke tandas itu. Terbayangkah tidak kita tuan-tuan, agenda agama apa benda? Ada bacaan doanya. Dan bukan medan saya pagi ini untuk membacakan doa-doa, itu bukan medannya. Bukan premisnya pada pagi ini untuk membacakan doa ke tandas, keluar tandas, bukan. Saya ingat tuan-tuan boleh cari doa tersebut dan dah hafaz, alhamdulillah. Yang belum, carilah doa tadi. Tapi agenda macam tu. Doa masuk tandas, keluar tandas, doa berpakaian, melihat wajah di cermin, doa keluar rumah, masuk ke masjid. Tuan-tuan, siapa mengatur ini? Bukan manusia, tapi Allah Subhanahu wa taala. Daripada saat berpagi-pagi kamu, hinggalah kamu keluar pada rumah, bekerja, sampai waktu tengah hari, agenda agama, solat zuhur. Dalam keadaan bekerja, cari harta. Dalam keadaan berpeluh kerana mencari nikmat rezeki dunia. Dalam urusan pekerjaan di pejabat, luar pejabat, dengan klien, tetamu, dalam urusan tertentu. Bila masa sampai, Allahu Akbar, Allahu Akbar, agenda agama terus melekat, zuhur ditunaikan. Tuan-tuan, siapa yang memandu kita? Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita dah lapang, tenang, kita makan minum, pun agendanya Allah yang mengatur. Kita nak menghirup makanan, menikmati makan tengah hari, jam 1:30, jam 12 tengah hari, jam 2 petang contohnya, pun sama agenda agama Allah menentukan. Nak minum air seteguk pun, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Ya Allah, berkatilah apa-apa yang Kau telah rezeki kepada aku, hindarkan aku daripada api neraka yang membakar-bakar. Tengok tuan-tuan, agama punya agenda. Allah mengatur kehidupan kita daripada saat zuhur kepada asarnya, hinggalah kepada perjalanan kita daripada saat senjanya kepada maghribnya,
hingga kepada isyaknya. Akhirnya dalam keadaan kita nak tutup dari hidup semalam ataupun pada hari ini pun kita masih diagendakan oleh agenda agama. Allah yang menentukan. Nak tidur, letakkan kepala atas bantal, atas tilam yang empuk itu. Terakhir kalimah kita bukanlah tanya isteri yang esok nasi lemak kat mana, tidak. Tapi yang terakhir dilafazkan ialah Bismika Allahumma ahya wa amut. Dengan namamu ya Allah, aku hidup, wa amut, dan juga aku mati. Atas namamu ya Tuhan, atas redhamu. Barulah kita dapat melapkan mata, tidurlah. Berapa jam? 3 jam, 4 jam, 5 jam. Dan bangkit semula jam 5 nanti, jam 4:30 nanti, pun agenda sama, semacam semalam juga. Seharian. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, hal inilah bagi saya ia menjadi kepada pintu keberkatan. Ia menjadi kepada pintu kerahmatan kita siang malam pagi petang dalam urusan dunia kita ada. Baik rezeki, baik nyawa, baik pangkat, baik kehidupan, berkeluarga, berpribadi, soal makan minum, soal harta benda, soal ibadat, menjadi pintu keberkatan. Dalam maksud kita berada dalam agenda yang telah Allah agendakan, kita tak keluar. Tak terkeluar. Kita tak terkeluar walaupun seinci, dan tidak tergelincir walaupun setengah inci. Walaupun kita hidup dalam suasana macam mana sekalipun cabaran, masalah yang kita hadapi, serangan-serangan yang datang kepada kita, godaan-godaan yang datang kepada kita, ajakan-ajakan macam mana pun datang untuk mengajak kita ke arah kejahatan sekalipun, bila kita beragendakan agenda agama, Allah akan pelihara kita, tuan-tuan. Allah akan jaga kita. Benarlah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quranul Karim, surah Al-Anfal ayat 24. Apa Allah kata? Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Al-Anfal 24. Benarlah Allah berfirman. Allah bercakap dengan hamba-hambanya. Allah berbicara dengan hamba-hambanya. Allah bercakap dengan hambanya, tuan-tuan, dengan kita, yang diagendakan oleh Allah sendiri. Allah bercakap dengan kita. Tetapi jika kita tidak mengamati, menghayati ayat-ayat Al-Quran yang sebegitu, kita tak nampak. Kita tak nampak. Yang kita nampak, kita agendakan. Betul, kita juga ada agenda kita. Pagi ni kita dah set mungkin semalam lagi dengan anak isteri, besok pagi cuti, nak breakfast kat mana? Di restoran belah Shah Alam ni banyak sangat, ke mana kita nak tuju. Boleh jadi memang itu agenda kita. Tengah hari nanti ada 3-4 kenduri nak pergi yang mana dulu, yang mana diawalkan. Betul, kita ada agenda kita. Saat petang nanti nak bawa anak-anak kita mungkin berjalan-jalan sekali dalam seminggu. Ya, betul, kita agendakan dia. Tetapi agenda kita, agenda yang sifatnya tidak boleh mengatasi agenda Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh. Kita boleh agendakan hidup dalam harian urusan kita, nak ke mana bersama anak awal pagi Sabtu ini. Pagi Ahad contohnya, daripada jam 8 pagi hingga pukul jam 5. Okey. Tapi tak boleh mengatasi agenda Allah. Maksudnya, bila kamu beragenda kamu nak melancong, berjalan, nak ke mana-mana, kena dahulukan agenda Allah. Tengah-tengah duk berjalan bersama anak isteri ke mana-mana, sampai masa solat zuhur, kena berhenti solat zuhur. Bila masa asar masuk, kena berhenti asar.
Itu sebagai contoh. Tak boleh mentang-mentang dia agendakan, zuhur dia langgar, asar dia langgar. Atas alasan saya ada hak untuk buat apa saya nak. Tak boleh. Ya. Sebab itulah makanya isu kita ialah bila Allah agendakan kita, Allah sebut bagaimana sepatut sewajar kita menerima agenda Allah SWT. Ayat Al-Anfal 24 tadi. Ya ayyuhallazina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Cantik tuan-tuan. Allah kata apa kepada hamba-hamba yang diagendakan oleh Allah itu? Wahai orang-orang beriman. Wahai orang-orang beriman. Allah bercakap kepada hambanya yang beriman. Sebab hamba beriman, macam tuan-tuan yang hadir pagi ini, adalah orang yang faham hidupnya di bawah diary kamus agenda Allah. Bukan dia yang letak agenda dalam kehidupan. Dia menerima agenda Allah SWT. Lalu Allah kata apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang beriman. Istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang beriman, tolong penuhi. Istajibu ni bermakna dengan penuhi dan terima. Al-istijabah. Al-istijabah bermaksud penuhi dan terima. Maknanya di situ tuan-tuan, jelas Allah SWT menitahkan kita untuk menerima ketentuannya. Kita tak boleh menolak agenda ketua Allah, tak boleh sama sekali. Terimalah semahu-mahunya. Susah, senang, redha tak redha, terima. Sebab apa? Kata Allah, ketentuan Allah dan Nabi ini, idza da'akum lima yuhyikum. Bila Allah mengagendakan kamu dan Nabi Muhammad mengajak kamu, pastilah lima yuhyikum, boleh menghidupkan kamu, menyelamatkan kamu, membahagiakan kamu, sejahterakan kamu. Itu makna lima yuhyikum. Yuhyi ini daripada Arab, hayyun. Hayyun mana hidup. Hayatun, hidup. Hidup ini bukan fizikalnya. Maksudnya lah bahagia, tenang, selamat dalam keadaan penuh kerahmatan. Allah berjanji, bila kamu penuhi seruan Allah, ajakan Allah, dari Allah, kamus Allah, agenda Tuhan, kamu penuhi betul-betul, apa janji Allah? Lima yuhyikum. Dia akan berikan kamu ketenangan, keselamatan, kebahagiaan, dan segala pintu kebaikan aku akan buka. Wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbih. Dan ketahui, kamu kena tahu bahawa Allah memiliki kamu. Allah miliki kamu. Jangan sombong, Allah miliki kamu. Dia boleh membolak-balikkan hati-hati kamu. Wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbih. Kamu kena tahu, kata Allah, dia boleh membolak-balikkan hati-hati kamu. Makna Allah nak sebut kepada kita bahawa dia berkuasa di atas kamu dalam persoalan hati, jiwa, hidup, makan, minum, pakai, nyawa, harta, pangkat, aku miliki. Kamu hanya pemegang amanahku sahaja. Kamu jangan sombong. Walaupun kamu rasa kamu boleh atur hidup kamu, nak cari harta, kamu reti, kamu cerdik, tapi Allah kata, aku miliki kamu. Tuan-tuan, ayat ini saya duk puati. Saya semak maksud, tafsiran, pandangan, rumusan ulama. Ayat ini cukup meyakinkan kita, begitulah hakikat kita sebagai hamba Allah yang diagendakan Allah. Sebab ada kalangan kita yang sombong. Sebab dia ada agenda dia. Allah larang, dia tak patuhi larangan Allah.
Itu maknanya dia ada agenda dia. Alah, apa benda sangat, aku tak kira. Contoh, siapa kamu? Siapa anda untuk tidak melayani ketentuan Allah? Siapa anda? Sedangkan Allah berkata, aku menguasai kamu. Ya subhanallahil azim, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Kadang-kadang saya teringat, terfikir, termenung bila terbaca satu tulisan. Tulisan ini tulisan yang cukup dikenali ramai. Semua orang tahu, kitab bertajuk La Tahzan. Satu buku yang ada di pasaran yang ramai orang beli. Baca belum tentulah. La Tahzan, karangan Dr. A'id Al-Qarni. Siapa yang ada buku La Tahzan, tolong semak, tolong baca. Walaupun setebal dalam 3-4 muka surat, dalam sekitar 200 muka surat itu, tapi dalam tu terkandung cerita-cerita yang amat-amat memberi kesan kepada kita. Saya buku tu saya tak pernah tinggal baca, walaupun tulisannya kadang-kadang tapi penuh dengan ilmu yang tersirat di sebalik apa yang tersurat. Saya teringat satu bacaan dalam kitab La Tahzan, jangan duka cita. Bila Al-Qarni dia bawa satu peristiwa yang dia sendiri bercakap, dia kata saya yang melihat dan saya yang mengetahui. Maknanya peristiwa yang betul-betul dia tahu dan dia melihatnya. Dia seorang ulama besar daripada Arab Saudi, orang masih muda lagi, sekitar 50-an awal, tapi orangnya alim. Saya sempat mengenali beliau semasa saya bekerja di Arab Saudi dahulu. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, satu rakaman, Masya Allah hujan itu, satu rakaman yang boleh sebut dalam buku tersebut, dia kata nak berkait dengan soal agenda hidup ini. Pernah satu ketika, ini cerita beliau dalam kitab La Tahzan. Siapa yang dah baca mungkin bertemu, yang tak baca tak jumpa lah. Rakaman macam tu. Satu ketika dia kata, saya bertemu dengan seorang hamba Allah yang dia datang kepada saya. Makna datang bertemu dengan A'id Al-Qarni, seorang yang dikenali hebat, mewah, berharta. Sebut namanya orang kenal. Kalau tidak dunia pun, maksudnya di kawasan yang dia diami, orang kenal belaka dia. Satu hari datang kepada dia, datang kepada dia, ja'a ilayya, makna datang kepadaku. Lalu orang ni mengadu kepada Al-Qarni. Dia kata, wahai tuan, dia kata, apakah saya masih berpeluang untuk saya kembali ke atas landasan yang betul? Apakah saya berpeluang untuk kembali di atas landasan yang betul? Jadi kata Al-Qarni, saya bertanya-tanya, mengapa tuan bertanya demikian? Apa yang tuan telah buat sehingga tuan bertanya apakah saya ada laluan untuk kembali ke jalan yang betul, landasan betul? Satu soalan yang berat ditanya kepada Al-Qarni. Kata dia, saya tak tahu apa yang tuan telah buat. Lalu laki tadi boleh jadi manusia ni, tuan-tuan, saya perhatilah, bila sampai tahap-tahap tertentu, tekanan perasaan jiwa, tekanan hati, tekanan perasaan datang, dia akan cari orang-orang tertentu untuk selesai masalah dia. Betul tak? Betul, tuan-tuan ya. Kita dalam arah kehidupan kita ni, bila kita tersepit bermasalah dengan situasi kita hadapi, kita mula cari orang lebih berilmu pada kita, terutama orang-orang bertitle ustaz, tok tu, guru lah, mengadulah kita. Jadi cerita Al-Qarni tadi pun sama. Apa yang tuan telah buat? Cerita Al-Qarni, orang tu mengadu kepadanya. Dalam hidupnya dia merasakan dialah memiliki segala. Dia mengadu kekayaannya, pangkatnya, hartanya dan segala-galanya.
Dan kata dia, bila orang tadi mengadu yang dia hidup dalam keadaan sekian-sekian pangkat kedudukannya, dia kadang-kadang tak fikir tentang agama, keimanan, tentang iman, tentang solat, tak fikir. Yang dirasa hak dia. Satu hari Allah uji dia. Allah bukan uji benda besar sangat. Allah uji dia dengan suatu perkara yang dia tidak jangka sama sekali. Hartanya dirampas oleh pihak berkuasa. Kita sekarang berada Tak disebutlah kerana rasuah, tak sebut. Dirampas pihak berkuasa. Yang dia selama dirasa dialah menentukan ajaran hidupnya. Dia boleh mewah, makan, minum, pakai, kaya raya. Selama itu, tiba-tiba harta dirampas oleh pihak berkuasa. Al-Qarni dia tak cerita. Dalam cerita dia, orang ni kes apa ni, kes jenayah apa dia cerita. Dan ini antara adabnya lah. Kerana secara moralnya tak boleh dahkan apa cerita sebenarnya, tak boleh lah ya. Tapi cerita macam tu. Maka dia sempit hati, sempit dada. Dia rasa macam dunia sudah tidak ada lagi bagi dia. Ialah orang yang biasa hidup dengan mewah, tiba-tiba harta tak ada. Tuan-tuan, biasa bawa kenderaan 7 Series, jalan kaki, hujan pula awal pagi, takkan demam. Tak kebah demam dia, tuan-tuan. Kena pula hujan lagi tak kebah. Bayangkan cubaan. Al-Qarni, dia kata apa? Saya melihat wajah orang ini, wajah yang nampak sugul, tak tenang, nampak resah dan gelisah. Lalu kata Al-Qarni, ini di antara cerita La Tahzan, jangan duga cerita ni. Ceritanya adalah, dia kata apa? Dia kata, awak bukan awak yang punya. Harta awak bukan awak yang punya. Nyawa awak bukan awak yang punya. Nikmat rezeki awak bukan awak yang punya. Keluarga awak bukan awak yang punya. Apa yang ada pada awak bukan awak yang punya, tapi Allah yang punya. Tuan-tuan, cerita ni simple je. Tapi dalam konteks cerita La Tahzan itu, Al-Qarni cuba nak bawa suatu ingatan kepada lelaki ni, bahawa bila ditanya tadi apakah masih ada jalan pulang, Al-Qarni kata tetap ada jalan pulang. Itu sahaja ceritanya. Allah masih beri anda jalan pulang segera. Kerana awak, Allah miliki, bukan awak miliki awak. Bila awak Allah miliki, Allah berkuasa untuk menentukan awak, dengan syarat awak kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu simple. Tapi saya nak cerita tuan-tuan, daripada kitab La Tahzan itu banyak ibarah al-ibar wal-izat yang kita dapat kutip. Jadi sebab tu siapa-siapa yang baca, tolong teruskan pembacaan. Dan kalau boleh jadikan teks pengajian pun tak apa. Nah, dalam ilmu yang kita boleh jadikan sebagai ilmu sosial bersama, La Tahzan, cantik. Kerana cerita-cerita dalam tu tuan-tuan ada ibar wal izatnya. Ada cerita sahabat, cerita Nabi, cerita semasa, pengalaman beliau sendiri. Saya baca tuan-tuan, saya termenung sebab saya ingat sekarang ni. Betul apa yang Allah sebut dalam Quran. Nak kaitkan apa Allah betul, Allah memang betul. Wa'alamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi. Ketahuilah Allah miliki kamu. Allah miliki kamu. Nak sombong apa lagi? Kamu hanya boleh menentu agenda. Hari ini jam 12 tengah hari kenduri di Semenyih contohnya. Jam 2 petang balik ke Shah Alam, kenduri di seksyen 8. Kita agendakan petang nanti hantar anak balik ke asrama di mana? Kuala Pilah pula. Ya, kita agendakan. Dari kita dah cukup detail tulis. Nak bergerak jam berapa? Malam ni apa pula functionnya? Oh, malam ni dinner. Tetapi apakah semua dari kita yang kita telah dari itu dapat kita laksanakan? Illa melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Pukul 12 cadang ke Semenyih, pukul 10 tiba-tiba sesak nafas masuk hospital.
Tuan-tuan sekalian, betul kata Allah tadi, wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih. Ketahui Allah ni kamu, yang hujung tadi penting sangat. Wa annahu ilaihi tuhsyarun. Ini kemuncak daripada ayat tersebut. Al-Anfal 24. Siapa yang buka Quran, tengoklah ayat Al-Anfal 24. Yang hujung tu amat penting. Sebab Allah kata apa? Wa annahu ilaihi tuhsyarun. Sesungguhnya kamu akan dikembalikan, dikumpulkan. Bukan berkumpul di masjid, di surau rahmah, bukan. Wa annahu ilaihi tuhsyarun, kamu akan dikumpulkan di padang mahsyar bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemuncaknya kamu akan bawa di padang mahsyar. Kamu akan aku bawa bertemu aku nanti di padang mahsyar pada hari kiamat. Tuan-tuan, tengok agenda kehidupan kita. Persoalannya sekarang, untuk solusi kepada perbincangan yang ringkas subuh yang berkat ini ialah, di mana kita sebenarnya? Kalau kita dalam keadaan beragendakan agenda agama awal pagi sampai tengah hari, sampai ke senja petang, sampai ke malamnya, ya subhanallahil azim. Maknanya tuan-tuan, kita sedang meraih keberkatan, meraih kerahmatan, meraih keredaan, meraih kebahagiaan. Sebab Allah pemunca kepada kehidupan kita. Tak ada lagi melainkan Allah menjadi pemunca utama. Bahagia, redha, berkat, hidayah, semuanya Allah punya. Sebab apa? Sebab kita berada di atas agenda yang dari agama. Sebaliknya tuan-tuan, kita hidup tidak beragendakan agenda agama, kita sebenarnya berada dalam kesesakan nafas, berada dalam kerunsingan, berada dalam keadaan yang memilukan hati, dan yang paling penting, boleh jadi kita berada dalam keadaan jauh pada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita hidup, kita makan, kita minum, kita pakai, kita berkeluarga, kita beranak pinak, kita bekerja, kita berniaga, kita beruntung. Ya, tapi kita hidup dalam keadaan di luar daripada rel yang sebenarnya. Ibarat sebuah kenderaan, kalau sudah tak ada di rel yang sebenar, dia akan jatuh longkang, langgar divider, jatuh parit, dia akan aksiden. Tapi kalau kita berada rel yang sebetulnya, kita akan berjalan dengan selamat. Walaupun perjalanan itu 300 km. Daripada mana? Daripada Shah Alam nak hala ke Kangar, Padang Besar, berapa kilometer? 400 km. Rel kita betul, mengikut agenda agama Allah. Bertolak jam 7 pagi daripada Shah Alam, InsyaAllah Padang Besar sekitar pukul 9. Itu 180 km sejam tu. Okeylah. Walaupun 1 km, tapi kerana realnya betul, insya-Allah bawalah. Selaju mana? Mudah-mudahan selamat sampai. Yang bimbang tak sampai-sampai. Tapi insya-Allah bila berada real yang betul, selaju mana kita, insya-Allah kita selamat. Tuan-tuan dan puan-puan, inilah perbahasan yang bagi saya seawal pagi ini, saya fikir untuk mengajak diri saya, mengajak tuan-tuan, mengajak saya yang lemah ini, bila kita berada dalam agenda Allah, awal pagi dalam rahmatnya, awal pagi dalam barakah yang didoakan Nabi, awal pagi dalam doa yang malaikat doakan kepada kita, maka apa lagi kerugian yang kita akan dapat tuan-tuan? Percayalah, walaupun kita mungkin berada dalam keadaan ada ujian. Ustaz sebut awal pagi bangun subuh dalam keadaan tenang berkat, tengah hari ada juga ujian. Ujian dalam hidup tuan-tuan, dia ada dua makna. Ujian yang pertama hidup ini untuk memaniskan keimanan kita. Maknanya, walaupun Allah uji kita dengan 1001 masalah, tapi ada kemanisan untuk kita makin dekat dengan Allah. Sebab itulah orang yang diuji Allah ini, dia kena banyak bersabar. Semakin sabar tinggi, semakin dekat Allah. Berjaya dia insya-Allah menghadapi ujian tersebut. Sebab itu kita jangan putus asa dan jangan kita cepat rasa gundah gulana. Sebab Allah tetap bersama dengan kita. Kita nak tengok, ini satu kata-kata Al-Imam As-Suyuti, dia kata apa? Biar kita hidup dalam keadaan
Allah sentiasa memandang kita dengan kebaikan. Jangan kita hidup dalam Allah pandang kita kebencian. Jangan. Kita ni tuan-tuan ya, saya tak tahulah rumusan saya ini betul tak betul. Kita dalam bermasyarakat, berkeluarga lah katakan. Sebagai seorang ayah, secara normalnya saya nak tanya diri saya yang lemah ini, tanya tuan-tuan. Kalau anak kita 4 orang, 5, 6 orang dalam rumah tu, kita tengok pada anak kita abangah ni, daripada dia berumur sekian sampai sekarang umur 20 katakan, tapi kita dengan dia tak pernah puas hati. Sebab dia kadang-kadang suruh lawan balik, tak dengar perintah kita, cakap tak nak. Tuan tengok dia hari-hari, tuan rasa tenang tak tenang? Dalam hati kecil tuan sebagai ayah akan timbul perasaan, budak ni serabut perut aku contohnya. Tapi taklah disebut, tapi jiwa kita tengok anak abangah, nama abangah ni yang akhlaknya tak pernah betul, kita tak tenang hati. Anak kita sayang, tapi jiwa kita tengok muka budak ni rasa nak marah lebih pada rasa nak sayang. Tapi anak kita yang abalong ini, yang akhlaknya elok, perangainya elok, sikapnya positif, perangainya cantik, tak dan kita suruh dah buat, kadang-kadang kita panggil tu datang tolong ayahnya, tengok dia hari-hari tengok seronok, rasa gembira. Dalam kepala kita letak kepada anak sulung tadi peratus sayangnya 99%. Yang abangah tadi tak banyak, mana? Buat banyak jugalah, 30% sayangnya, betul tak? Tapi kita taklah sebut, tapi jiwa kita, Allah Subhanahu pun sama tuan-tuan, sama. Bila Allah pandang kita dengan pandangan rahmat, kasih sayang, insya-Allah. Bila Allah pandang kesian malam kita dengan pandangan benci, Masya Allah. Kita tidak nak jadi manusia dalam pandangan Allah, ditengoknya kita orang dibenci, bukan orang dikasih. Sebab itulah kata Imam As-Suyuti, jadilah kamu manusia. Allah pandang dengan pandangan kasih sayang cinta, jangan kamu dipandang Allah pandangan benci dan murka. Jangan. Ada ayat dalam Al-Quranul Karim juga menceritakan hal ini. Allah berfirman dalam satu ayat suci Al-Quranul Karim kepada kita. Antaranya ialah firman Allah Subhanahu wa ta'ala berkait dengan manusia yang Allah pisahkan dua kelompok ini. Surah Al-Imran, bila Allah sebut tentang di muka mereka itu cahaya memancar. Sambungan kepada ayat, ya ayyuhallazina amanu taqullah, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pergi-pergi pada ayat sunya, saya tak ingat ayat berapa ni, Ali Imran. Allah sebut segolongan kamu wajahnya bercahaya, bercahaya wajah kamu, biyaddat wujuhum. Yang kedua kata Tuhan, muswaddah, makna berhitam. Hitam bukan maksud kulitnya hitam, tapi cahaya di mukanya tak ada. Allah letak dua kelompok manusia. Satu golongan cahaya wajahnya nampak. Yang kedua kehitaman. Hitam bukan warna, tapi dari sudut cahaya yang tidak ada, nampak kusut masai. Allah tak tengok. Tuan-tuan, Allah sebut dalam Al-Quran Karim. Jadi kita di mana sebenarnya berada? Jadi mudah-mudahan seawal pagi kita sekarang ini, kita semua yang dapat nikmat awal pagi, siang dan malam ini, taklah hari ini, tapi besok, lusa dan sampai bila-bila, tuan-tuan kita doakanlah mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan Nabi doakan tadi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Dan kita doakan sama, mudah-mudahan termasuklah kita dalam kelompok masyarakat, kelompok manusia yang malaikat doakan kita kebaikan. Allahumma a'ti mumfiqan khalafan, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Kita minta pertama, di malaikat doakan kita, ganti kebaikan yang lebih lagi daripada apa yang dia ada. Dia dah ada kebaikan, tambahkan lagi, gandakan lagi kebaikan. Itu yang kita harapkan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, nak boleh landing lah tu ya.
Kalau dah bunyi nampak ceramah macam tu, faham lah tu. Itu dah landing dah. Dan subuh ni tak boleh sampai sejam, tak boleh. Saya biasa subuh ni sekitar 50 minit. Memadai untuk kita sama-sama menghayati. Kerana sifatnya yang pertama ialah kita bukan nak memberi pengajaran, tapi peringatan. Sebab saya bila orang tanya antara ceramah, muhadharah, tazkirah, mana yang aula? Saya kata tazkirah. Sebab sifat Al-Quran pun memang jenis tazkirah. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Beri peringatan. Peringatan itu beri manfaat bagi orang-orang beriman. Ceramah ni satu hal bagus, tapi satu hal yang lain orang dengar ialah. Tapi kalau tazkirah bermaksud kita ingatkan, sentuh hati, sentuh jiwa, sentuh perasaan, ingatkan tentang sebuah kehidupan yang kita lalui. Apa kesalahan, apa kesilapan, apa kekurangan, kelemahan kita, kekuatan kita. Kita mudah terasa, tuan-tuan. Sebab itulah saya satu hari bersama dengan seorang guru kepada saya lah, ya, almarhum Datuk Hashim Yahya, guru saya, ya. Moga-moga Allah rahmatinya di alam barzakh sana. Beliau banyak jasa kepada ummah dan masyarakat di atas ilmu dan peringatan-peringatan beliau. Satu hari dia sebut kat saya, Ruslan, dia panggil Ruslan, ya, Ruslan, tu ceramah sangat, entah kena tazkirah. Datuk, takkan ceramah tazkirah sama? Tak sama. Macam entah anak-anak lah, ini perbualan dia, Allah yarhamuhu, dengan saya, ya. Kerana saya masih ingat pagi terakhir, malam terakhir beliau belum sakit, mengejut, saya berforum di Surau Ittihadiyah itulah. Beliau hadir sebagai panel dengan anak-anaknya Ustaz Datuk Dr. Ashraf. Malam tu dia hadir sebagai tetamu. Saya tak tahu yang Datuknya ada, sehingga Datuk keluar pada kawasan, naik pentas tengok dia ada. Saya kata tak kena malam ni. Datuk sebagai panel. Tak, dia kata saya anak murid entah malam ni. Pagi besok telefon datang, Datuk hospital koma. Allahu Akbar. Perbualan terakhir malam tu sembang secara anak beranak. Saya kata kat dia, tak kena ni, saya kena turun sebagai pada tetamu, Datuk sebagai panel. Tak, dia kata malam ni anak murid entah, dia kata. Allahu Akbar. Dia sebut kat saya tazkirah ceramah semacam entah dengan anak-anak lah. Dia kata, Ruslan, kalau entah duk ceramah, anak entah dengar ya. Cuba tazkirah. Maksudnya, cakap anak ini bukan dalam konteks berceramah, kamu sekian-sekian, kamu sekian-sekian, tak. Sebut tentang tazkirah. Kalau angah kawan orang baik-baik, angah jadi baik. Itu tazkirah. Ceramahnya, ni pasal ni, kawan macam tu, ayah tak suka, itu ceramah, tuan-tuan. Ya. Contoh, dia kat saya, setingkat kata-kata beliau. Tapi kalau entah sebut ke anak entah, kalau angah kawan baik-baik, angah untung, baba untung sama. Bila angah cari kawan-kawan yang bijak, yang pandai, akhlak baik, angah bahagia tu. Itu tazkirah. Tapi kalau ceramah, ni kawan budak macam tu apa nak jadi? Hantu raya ke? Contohnya. Tuan-tuan, kita pun sama pagi ni, saya bertazkirah. Di atas ingatan kepada saya sendiri dan untuk mengajak tuan-tuan, mudah-mudahan sedikit perbincangan yang kita sampai kepada gini dapat kita sama hayati atas keberkatan pagi ini yang kita berada. Dan memang ini di antara waktu yang paling berkat bila kita mulakan dengan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kita nak kekalkan insya-Allah dalam hidup sepanjang ini, hidup ini, biar kita bermula di atas nama Allah awal paginya, terlebih utama belum subuhnya kita mampu menghabiskan detik-detik masa dengan qiyam. Tak banyak pun tak apa, tapi berterusan insya-Allah. Kepentingan untuk kita dan untuk orang lain, mungkin anak isteri kita dapat merasai kemanisan ibadat si bapa si ayahnya. Kita berkongsi kebaikan. Kita ada masalah dalam keadaan berumah tangga, anak-anak kita, isteri, suami. Masanya itulah dia, munajat awal pagi. Munajat awal pagi.
rintih pada Allah, betul-betul Allah akan terima doa kita, dan hasilnya kita semua mendapat keberkatan di sebalik doa-doa yang kita kumandangkan. Itulah sekadar pada pagi ini dalam masa yang terbatas. Terima kasih di atas undangan yang telah diberikan kepada saya. Jarang-jarang saya pun ada kadang-kadang dihantar mesej untuk pilih, tak pilih-pilih sebab tarikh ini begitu, memang dah orang pilih, ya. Tapi ada masa saya pilih sebab ada ruang untuk saya masuk, walaupun dalam tempoh sekali dalam setahun, 3 pakai setahun. Alhamdulillah. Tahniah kepada tuan-tuan. Surau ini yang saya tahu adalah pentas ilmu yang sentiasa hidup dengan kehadiran para guru, para alim ulama, dan tuan-tuan adalah manusia-manusia yang terpilih, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih jazimin. Rakam saya tak tahu ni rakam pada pagi ni, jadi saya pun tak bersedia sangatlah. Tapi mudah-mudahan apa yang direkam ini dapat dimanfaatkan di luar sana insya-Allah. Sekian, aqulu qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamd. Ya Allah, bagi Engkau segala kepujian. Allahumma lakal syukru, bagi Engkau segala kesyukuran. Allahumma taqabbal minna, terimalah kami. Innaka antallahul wahidul ahad, Engkau Tuhan kami yang Maha Esa. Allahus samad, Allah tempat mohon bantuan dan pertolongan. Lam yalid, Engkau tidak beranak. Walam yulad, Engkau tidak peranakkan sesiapa. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak sekutu bagimu ya Allah dalam mengatur alam ciptaan ini. Allah marzuqna ilman nafi'a, rezekikan kami ilmu yang bermanfaat. Allah marzuqna rizqan halalan tajiba, rezekikan kami harta yang halal yang baik-baik. Allahumma ahyina bil iman, hidupkan kami dalam keimanan. Wa ahyina bil iman, dan hidup dan mati. Wa amitna bil iman, dan matikan kami dalam keimanan. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, ya Allah muliakan Islam dan umat Islam. Allahumma taqabbal minna, terimalah kami. Innaka sami'ud du'a, Engkau Tuhan kami yang mendengari doa-doa rintihan munajat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah ya Tuhan kami, berilah kepada kami kebaikan hidup di alam bumi ini. Wa qina wa fil akhirati hasanah, akhirat yang baik, tenang bahagia. Wa qina adzabannar, dan jauhkan kami daripada api neraka membakar-bakar. Wa sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.